Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita sambung dengan silibus kita untuk subjek fiqh muamalat. Okey, so next chapter kita adalah bab 4, iaitu perkara haram dalam muamalat. So, hari ni kita tengoklah beberapa perkara yang perkara utama yang diharamkan dalam muamalat. Okey. Okey, yang perkara utama yang diharamkan dalam muamalat. Okey, kalau saya ajar kewangan Islam dalam English, saya akan selalu sebutlah three main prohibited elements. Prohibited maksudnya haram. So yang kebiasaannya 3, tapi ada tambahan lagi 2 lah. Perkara-perkara haram dalam muamalat. Okay, kalau boleh nampak kat sini ada 5. So 5 perkara yang diharamkan dalam muamalat adalah zalim, gharar, maisir, ikhtikar, dan of course seperti yang semua orang tahu juga, riba. Okay, secara ringkasnya, zalim adalah perkara yang kita semua mesti tahulah kan. Zalim adalah meletakkan sesuatu perkara yang bukan pada tempatnya, kan? Okay, itu zalim. Gharar adalah perkataan Arab. Melayu dia adalah tidak jelas ataupun ragu-ragu. Okay, semua lima perkara yang tertulis kat sini adalah semua perkataan Arab. Tapi ada yang Melayu yang kita ambil, seperti contoh zalim. Kita Melayu pun kita panggil zalim juga, kan? Okay, next, maisir. Okay, maisir pun perkataan bahasa Arab. Melayu dia adalah judi. Okay, judi, gambling. Kalau dalam konteks kewangan, manipulation ataupun manipulasi. Kalau ikhtikar adalah sembunyi. Okay, menyembunyikan. Macam sorokkan barang untuk dijual pada masa yang harga dia mahal ke, sebagai contoh. Dan yang terakhir adalah riba. Okay, riba pun perkataan bahasa Arab. Melayu dia adalah biasa ada orang sebut bunga, ataupun ada orang sebut faedah. Okay, ataupun English dia interest. Okay, itu adalah riba, tambahan atas pinjaman. Okay, so kita tengok satu persatu apa dia yang dimaksudkan dan kenapa, macam mana perkara-perkara ini yang dianggapkan sebagai perkara yang haram dalam muamalat. Yang pertama zalim. Okay, zalim boleh juga dikatakan berlawanan dengan adil. Kalau adil kan maksudnya meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya. So zalim adalah meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Ataupun dalam konteks muamalat, dalam konteks kewangan juga, sebagai contoh, boleh jadi juga ia adalah memakan harta secara batil, yang mana memakan harta secara batil adalah perkara yang diharamkan, yang dilarang dalam Islam. So ini adalah selaraslah dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta antara kamu dengan cara batil. Okay, so jangan makan harta, maksudnya jangan kita ambil hak orang, jangan kita makan harta orang secara batil, secara yang tidak betul, secara zalim. Kecuali ia adalah perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Melainkan kalau ada pertukaran, ada perniagaan yang berlaku adalah atas kerelaan antara semua orang yang terlibat tu. Maksudnya antara awak dengan kawan awak, dua-dua tidak dipaksa untuk dilakukan perkara tu, untuk melakukan perkara tersebut. Awak dengan kawan awak tu tak ada siapa, maksudnya dua-dua rela berjual beli, rela memberikan harta kepada orang, antara awak dengan kawan awak, sebagai contoh. Okay, so tak boleh ada urusan yang dilakukan secara batil, yang secara tidak betul, dan tidak boleh dilakukan secara paksaan kalau ada orang yang tidak bersetuju. Kalau tak ada setuju apa-apa, bincang balik supaya capai persetujuan tu antara awak dengan kawan awak tadilah.
Okay. So zalim adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam, yang diharamkan juga dalam muamalat. Okay, seterusnya adalah gharar. Gharar, kalau boleh nampak dalam gambar ni pun ada tulis uncertainty ataupun lack of knowledge, ataupun Melayunya adalah tidak jelas ataupun tidak jelas lah ataupun tidak pasti. Okay. Okey, kalau tadi saya sebut tidak jelas ataupun tidak pasti, itu adalah definisi secara bahasa ataupun secara literal lah. Okey, perkataan gharar tu. So, dari segi syarak, gharar adalah apa-apa yang tidak diketahui keputusan akhir. Okey, dan juga risiko yang mungkin akan berlaku ataupun tidak. So, perkara yang kita yang kita tak tahulah yang mungkin akan berlaku nanti. Okay, mungkin akan berlaku ataupun tak berlaku. So itu juga yang dimasukkan dengan risiko, something yang kita tak tahulah. Okay, selaras juga dengan hadis, okay, riwayat Muslim, iaitu Nabi melarang daripada berjual beli dengan kewujudan gharar. Okay, so maksudnya tak boleh ada lah. So konsep gharar ni adalah tidak ketentuan ataupun ketidaktentuan, okay, dan ketidakjelasan sesuatu kontrak. Okay, kalau ikutkan banyaklah juga definisi-definisi yang dikeluarkan oleh para ulama. Ada macam-macam definisi ataupun perbincangan lah tentang konsep gharar ni macam mana, tapi rata-ratanya bila baca banyak definisi-definisi yang dikeluarkan oleh pelbagai daripada para fuqaha, rata-ratanya masih lagi berkisarlah dalam konteks tidak jelas tu, okay, ataupun dalam konteks tidak pasti. Okay, antara lain yang disebut juga sebagai gharar adalah jahalah ataupun tidak maklum. Okay, so itu juga pun kalau bila fikir-fikir balik, bila tidak maklum itu juga membawa maksud tidak pastilah. Sebab maksud tidak maklum tu maksudnya macam bila ada berlaku satu transaksi antara dua orang sebagai contoh, ataupun antara awak dan kawan awak sebagai contoh, salah seorang daripada awak ni tidak maklum tentang syarat yang perlu dipenuhi oleh kedua-dua pihak dalam kontrak. So bila tidak dimaklumkan juga membawa maksud tidak jelas, tidak dijelaskan dalam sesebuah kontrak. So sama juga maksudnya masih lagi menerangkan tentang gharar ataupun tentang masih lagi berkisarlah dalam konteks tidak jelas tadi tu. Alright. Okay, so ini adalah contoh-contoh lah definisi yang dikeluarkan yang menerangkan tentang gharar. Okay, so kalau yang tadi tu ada, boleh tengoklah dalam muka surat 45 hingga 46, tapi yang ini macam skip sikit lah, ada dekat muka surat 51. Okay, 51 pula, muka surat 48. Okay, definisi-definisi yang dikeluarkan oleh para ulama dan para cendekiawan. Okay, yang ni yang dikeluarkan oleh Ibn Rushd, iaitu kurangnya maklumat tentang keadaan barang ataupun objek. Okay, wujud keraguan pada kewujudan barang, kuantiti, maklumat dan juga masa. Maksudnya segala aspek yang terlibat dalam satu transaksi mesti dijelaskan, mesti diberitahu secara jelas. Kalau tidak jelas dalam mana-mana aspek pun dalam sesebuah kontrak ataupun sesebuah transaksi, so itu boleh dikatakan sebagai gharar. Okay, definisi lain yang dikeluarkan oleh Ibn Taymiyah, apabila satu pihak mengambil haknya dan satu pihak lagi tidak menerima apa yang sepatutnya dia dapat. Okay, definisi lain oleh mazhab Syafi'i, satu akad yang akibatnya tersembunyi daripada kita atau perkara di antara dua kemungkinan di mana paling kerap berlaku. Dan juga ada juga ni definisi yang dikeluarkan oleh Dr. Saiful Azhar Rosli, menyatakan bahawa gharar yang dimaksudkan adalah perbahasan antara sah ataupun tidak sesebuah kontrak itu, okay, yang merujuk kepada risiko
ataupun ketidakpastian yang berpunca daripada perbuatan manipulasi manusia yang menyebabkan kemudaratan pihak yang dizalimi, yang ataupun erti kata lain yang menyebabkan kerugian kepada pihak yang dizalimi lah, ataupun menyebabkan kerugian pada mana-mana pihak yang terlibat dalam sesebuah transaksi ataupun kontrak. Okay, so apa sahaja yang hendak ditransaksikan mestilah diketahui, mestilah diberitahu, mestilah ditulis ataupun ialah diberitahulah secara jelas kepada semua pihak yang terlibat, supaya tak ada mana-mana pihak yang kerugian, yang kemudaratan. Okay, so itu adalah fahaman-fahaman tentang gharar. Ada macam-macam fahaman, tapi masih lagi semuanya berkisar ataupun masih lagi lah dalam konteks tidak jelas ataupun tidak pasti tu. Okey, ini adalah keadaan yang boleh tertimbulnya lah elemen gharar ni. Okey, awak boleh baca juga dekat ini di kelakar sikit lah, dekat muka surat 46. Yang pertama adalah sama ada sesuatu barangan itu adalah wujud ataupun tidak. So kalau tak tahu wujud ataupun tidak, maksudnya tak jelas kan. So maksudnya itu adalah gharar lah. So tidak dibenarkan oleh Islam. So maksudnya untuk kita elakkan daripada terlibat dengan gharar, maksudnya kita kena pastikan barang itu adalah wujud. Kena confirm lah barang tu wujud. Barulah transaksi tu ataupun kontrak tu boleh dikatakan tak ada elemen gharar. Okey, yang kedua adalah barang itu mampu diserahkan ataupun tidak. Something yang boleh diberikan daripada satu pihak kepada pihak yang lain. Yang boleh diberikan, contoh antara awak dan kawan awak tu, something yang boleh diberikan daripada awak kepada kawan awak. Okay. So kalau tak tahu boleh diberikan ataupun tidak, so itu adalah gharar. So tak bolehlah ada dan tak boleh diteruskan kontrak tersebut. Yang ketiga, okay, adalah kaedah transaksi. Okay, kaedah transaksi dilakukan secara tidak jelas. Okay. Tetapi menarik perhatian sehinggakan mungkin wujud elemen penipuan. Okay, bagi menarik pihak untuk bertransaksi. So macam sebagai contoh, arti kata lain, mengada-adakan something yang tidak ada. Adalah tadi asalnya kita tak boleh jual barang yang tidak wujud. Kan tadi yang pertama tu. So bila tak ada, janganlah mengada-adakan apa yang tak ada. Jangan sampai wujudnya penipuan lah dalam awak nak menjual. Kalau tak ada, cakap tak ada. Kalau kata nanti ada, maksudnya cakap secara jelas. Okey, sekarang cik tak ada barang tu, tapi akan ada pada tarikh sekian-sekian. Tapi janganlah nanti pada tarikh sekian yang awak sebut tu tak ada juga. Lepas tu kata okey nanti ada. Tak boleh. Kalau kata tak ada, cakap tak ada. Okey, jangan sampai jangan sampai membuatkan awak menipu lah. Jangan sampai kita terlibat dengan penipuan. Tu maksudnya lah kaedah yang digunakan untuk bertransaksi itu adalah tidak jelas dan saja duk sebut-sebut perkara supaya nak tarik orang tu untuk jadi kita punya customer, untuk beli barang kita, padahal tak ada pun barang tu. Ataupun scam lah kan. Tak boleh lah scamming. Okey, yang keempat adalah akad, okey, atau kontrak tidak jelas. Akad di sebalik transaksi awak tu, kontrak Islamik di sebalik transaksi awak tu adalah tidak jelas. So itu pun adalah boleh dianggap sebagai kontrak yang gharar ataupun tidak jelas dan tidak dibenarkanlah dalam Islam. So kontrak yang digunakan tu mestilah jelas. Sebagai contoh, kalau kata nak beli kereta, pinjam duit dengan bank untuk beli kereta, maksudnya secara jelas tahu nak pinjam duit dengan bank untuk beli kereta adalah menggunakan kontrak ITAB
sebagai contoh. Okay, al-ijarah thumma al-bai'. Ataupun nak beli rumah menggunakan kontrak BBA, baik bisaman ajil. Ataupun awak nak beli laptop, itu menggunakan kontrak murabahah. Okay, cost plus profit sebagai contoh. Maksudnya kontrak-kontrak tu yang menjadi asas kepada awak punya transaksi tu, mestilah kontrak yang jelas. Tak boleh kontrak yang tidak jelas ataupun yang tak betul lah. Okay. Okay, yang ni adalah jenis gharar. Okay, kita boleh pecahkanlah gharar ni kepada dua jenis utama ni, iaitu gharar yasir ataupun gharar fahish. Okay, gharar yasir adalah gharar yang minimum ataupun yang sedikit ataupun yang kecil. Okay, manakala sebaliknya adalah gharar fahish, iaitu gharar yang keterlaluan ataupun major gharar. So penerangan di sebalik jenis gharar ni adalah gharar yasir ni, bila kata gharar yasir, gharar yang sedikit, gharar yang minimum, ianya adalah gharar ataupun ketidakjelasan yang tidaklah menyebabkan kerugian yang besar kepada mana-mana pihak yang terlibat. So bila berlakunya gharar yasir ni, dia adalah satu jenis yang boleh dimaafkan apabila berlaku. Maksud boleh dimaafkan apabila berlaku tu, maksudnya kalau ada berlaku gharar yasir, tak adalah terus kata transaksi tu terus haram sebab ada gharar. Tapi sebenarnya gharar yasir je yang tidaklah menyebabkan kerugian yang besar pun pada mana-mana pihak. Okay, so itu yang katakan gharar yasir ni adalah gharar yang boleh dimaafkan lah sebab dia kecil saja dan tidak menyebabkan kerugian yang keterlaluan lah kepada mana-mana pihak yang terlibat. Okay, tapi kalau nak selesaikan supaya tak ada gharar langsung, lagi baguslah selesaikanlah supaya tak ada walaupun gharar yasir. Okey, gharar fahish pula adalah gharar yang keterlaluan ataupun gharar yang besar ataupun major gharar yang memang secara jelas akan menyebabkan kerugian kepada mana-mana pihak yang terlibat. Okey, ataupun akan menyebabkan kesusahan lah kepada orang yang terlibat, kepada benda yang terlibat tu juga. Okey, so apabila berlaku gharar fahish, okey, sah-sahlah transaksi tu kalau nak diteruskan mesti dibincang semula, ditengok semula supaya tak ada lah elemen gharar tu. Okey. So kalau gharar yasir tadi, gharar yang kecil, kalau berlaku boleh diteruskan sahaja kontrak tu, boleh dimaafkan. Tapi kalau nak selesaikan gharar yasir tu pun lagi baguslah supaya tak ada lah kan elemen gharar tu dalam kita punya kontrak ataupun kita punya transaksi ni. Okey. Kalau gharar fahish pula yang memang major gharar, yang gharar besar, gharar keterlaluan yang memang ada menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak ataupun kepada semua pihak ke. Okey, so dah sasarlah perlu difikirkan solusinya supaya tak ada dah gharar fahish ni. Okey. Right. Okay, so ini yang seperti yang saya terangkan tadi lah tentang gharar yasir. Okay, gharar yasir kan gharar yang ringan, gharar yang dibolehkan. Kita boleh tengoklah dari segi keinginan dan package. Maksudnya something yang tidak boleh dipisahkan. So disebabkan dia tidak boleh dipisahkan, tapi ianya something yang gharar, something yang ragu-ragu, tapi sebab tak boleh pisah, so that's why dibolehkan. Okay, so sifatnya yang ringan, disebabkan ringan. Yelah, seperti yang saya cakap tadi, dia tidaklah sampai menyebabkan kerugian yang besar lah kepada mana-mana pihak yang terlibat. So dan sifat tu adalah ringan. Perkara tu perkara kecil je. That's why tapi ianya adalah gharar. Tapi sebab kecil, so that's why dibolehkan ataupun dibolehkan lah. Okay. So yang ni awak boleh bacalah dalam muka surat 52 sampai 53 tu, yang menerangkanlah tentang gharar yang dibolehkan ataupun sebenarnya gharar yasir. Okay, gharar kecil.
Okay, ini adalah laporan yang dikeluarkan oleh Badan Petugas Penubuhan Syarikat Insurans secara Islam. Okay, yang menjelaskan ataupun menjelaskan ataupun memberitahu kenapa insurans tu sendiri adalah yang dianggap sebagai tidak patuh syariah dalam Islam. Okay, sebelum tu kita semua kena faham yang insurans adalah konvensional, yang mana islamiknya adalah takaful. So takaful adalah islamic insurans lah. So insurans adalah konvensional takaful. So kena faham bezalah antara insurans dengan takaful. So kenapa insurans itu adalah dianggap sebagai tidak patuh syariah, adalah dari dalam kontrak insurans itu sendiri ada elemen gharar, ataupun elemen tidak jelas dari segi dia punya maqud alaih ataupun subjek kontrak ataupun barang yang dikontrakkan ataupun yang ditransaksikan. So insurans ni dikatakan menjual perlindungan. Tapi macam mana bentuk perlindungan tu sebenarnya? Bila kita jual something, ingat tadi paling utama syarat maqud alaih, ataupun masa tadi seperti saya sebut sebelum ni dalam tajuk berapa hari tu, tajuk 3 pun ada sebut syarat maqud alaih adalah mesti wujud. Mesti boleh diserahkan. So kalau kata jual something, mestilah jual something barang yang wujud. So kalau kata jual perlindungan, macam mana nak hantar perlindungan tu? So dari situlah yang dikatakan perlindungan tu adalah something yang sebab dia kata dijual kan, jual beli perlindungan tu dikatakan sebagai tidak jelas, maqud alaihnya gharar. So that's why lah insurans dianggap sebagai tidak patuh syariah. Lain dengan takaful, yang mana dalam takaful kita bukannya menggunakan dasar jual beli tu, bukannya kata kita menjual, tapi dalam kontrak takaful menggunakan konsep tolong menolong. Yang mana kita sama-sama berkongsi risiko, sama-sama berkongsi bayaran tu untuk cover semula orang yang mengalami kecelakaan tadi. Dalam satu kumpulan tu, sama-sama semua orang bersetuju untuk sama-sama menanggung risiko yang akan berlaku. So itu konteks takaful lah. Bukannya takaful itu kita kita tidak menggunakan konteks jual beli perlindungan tadi tu seperti mana yang digunakan oleh insurans. So that's why lah insurans dianggap sebagai tidak patuh syariah dalam Islam. Atas dasar ada elemen gharar tadi dari segi dia punya maqud alaih. Sebabnya dah kata ada jual beli dalam kontrak insurans, tapi maqud alaihnya tidak jelas, tidak memenuhi syarat maqud alaih tu tadi, iaitu barang wujud, perserahan barang tu macam mana apa semualah. So itulah perbezaan lah, dan kenapalah insurans dianggap tidak patuh syariah dalam Islam. Kalau dari sebab kita dalam Islam kita mesti refer kepada Quran dengan sunnah kan, sebagai kita punya sumber utama kan. So gharar ni bolehlah juga di referkan lah kenapa disebut sebagai haram. Kita refer kepada hadis, kepada ayat Quran. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli al-hasyah dan jual beli gharar. So dilarang gharar ni lah, maksudnya tak boleh lah ada dalam Islam. Tak boleh kita sebagai umat Islam pun terlibat dengan elemen gharar. Tapi bila berlakunya gharar tu, so kena cepat-cepat ambil tindakan supaya boleh hapuskan elemen gharar tu dalam kita punya transaksi lah. Sebab pada awal tadi pun dah sebut kan, gharar ni adalah something yang tidak jelas ataupun risiko yang tidak tahu macam mana hasilnya, dan
perkara tu memang something yang mungkin akan berlaku nanti. So apabila ia berlaku, kena cepat-cepat ambil tindakan supaya boleh kita keluarkan elemen horror tu tadi daripada kita punya transaksi. Okay, asasnya kena faham yang horror ni adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Lain pun ada juga dalam Al-Quran. Tadi ada sebut kan dalam surah An-Nisa. Lain pun ada juga, ayat lain pun ada dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, yang tidak betul lah, yang boleh menyebabkan kerugian ataupun kemudaratan lah kepada mana-mana pihak yang terlibat. Okay. Kita tengok keadaan keadaan jual beli yang dikatakan sebagai jual beli gharar. Okay. Ada tiga jenis jual beli gharar. Okay. Yang pertama adalah jual beli yang belum wujud ataupun belum ada ataupun ma'dum. Okay. Boleh tengok dalam muka surat 51. Okay, ada tulis kat situ jual beli barang yang belum wujud ataupun makdum, seperti jual beli habal al-habalah, janin yang dalam haiwan, janin dari haiwan ternakan. Okay, so kalau kata jual binatang tu, harga yang diletakkan pada binatang itu adalah harga binatang tersebut lah. Tak bolehlah kata dia naikkan harga, yang ni harga ni lain sikit sebab ada anak dalam binatang tu. So that's why harga dia mahal sikit. Tak boleh lah, sebab dalam tu kita tak tahu nanti akan terlahir ke tidak ke, mati dalam perut ke, lahir cukup sifat ke tidak ke. That's why tidak tidak dibenarkanlah menjual janin dalam haiwan ternakan tadi tu. Itu pun dianggap sebagai jual beli yang belum ada, belum wujud lagi. Okay. Yang kedua adalah jual beli barang yang tidak jelas ataupun majhul. Okay. Seperti contoh ayat kat sini ada tulis, saya menjual barang dengan harga RM1,000. Okay, tapi tak tahu barang tu barang apa. Barang tu macam mana keadaannya yang sampai nak jual RM1,000 tu. Okay, ataupun lain, aku jual kereta aku ni kepada kau dengan harga RM20,000. Harga RM20,000 yang kau letak tu, kereta apa yang kau bagi kat aku ni, harga RM20,000 ni. Jangan kata kancil pula nak jual sampai RM20,000. Tak boleh lah. So maksudnya kena bagi tahu secara jelas lah apa benda yang dijualkan dengan harga tersebut. Seperti ada lagi kat sini, contoh lain kat sini, aku jual tanah kepadamu dengan harga RM60,000. Tapi tak diberitahu ukuran tanah tu macam mana. Tanah sebenarnya kecil je, tapi nak jual sampai RM60,000. Tak boleh lah kan. Ataupun yelah, tak diberitahu secara jelas lah keadaan tanah tu macam mana ke, ukuran tanah tu macam mana ke. Macam kereta tadi pun kan, tak bagi tahu keadaan kereta tu dah jenis yang tak boleh gerak dah ke, nak jual scrap ke, tatas sebenarnya ada tinggal 2 tayar je ke kereta. Patutnya kereta kan 4 tayar, tapi tinggal 2 ataupun tinggal 3 je. So tak diberitahu secara jelas lah keadaan makud alih yang nak ditransaksikan tu. So itu pun dianggap sebagai jual beli yang majhul ataupun tidak jelas. Gitu. Alright. Okay, saya terangkan ni macam awak depan mata saya angkat tangan ni menjelaskan ke awak ni, tapi awak tak ada pun depan mata saya. Tak apa. Okay, kita sambung yang ketiga. Yang ketiga adalah jual beli barang yang tidak mampu diterima ataupun tidak mampu diserah ataupun tidak mampu diserah terima, seperti jual beli budak yang hilang atau jual beli kereta yang dicuri. Okay, dah sah lah kita sebagai umat Islam pun kita faham kita tak boleh mencuri apa-apa pun. Okay, so bila kita tak boleh mencuri, maksudnya kita tak boleh beri barang curi, kita tak boleh terima barang curi, apatah lagi kita tak boleh lah jual barang mencuri.
Okay, so kat situ pun dikatakan sebagai tidak mampu diterima ataupun tidak mampu serah terima tadilah, sebab tak boleh lah kita transaksikan barangan curi tu kan. So itu pun dianggap sebagai barangan dianggap sebagai jual beli horor, jual beli yang tidak jelas, yang tidak dibenarkan dalam Islam. Alright. So tempat berlakunya ataupun tempat yang boleh lah, bukanlah kata boleh tempat yang berkemungkinan berlaku horor, boleh jadi dari segi jenis, bentuk, kuantiti, berat dan jumlah, macam yang tadi dalam definisi yang dikeluarkan oleh siapa tadi awal tadi, Ibn Rushd kan, kata ketidakjelasan ataupun ketidaktentuan, something yang tak pasti dari segi semua aspek. Termasuklah jenis barang, bentuk barang, kuantiti berapa banyak, berat, jumlah berapa banyak. Okay, so itu adalah tempat-tempat yang kemungkinan berlakunya horor. So untuk kita elakkan diri kita daripada berlakunya ataupun terlibatnya dengan horor, kena pastikanlah apa dia jenis barang yang nak dijualkan tu, berapa banyak, berapa harga, kuantiti dia macam mana, sifat dia macam mana, apa nama dia tu, ya Allah ya Tuhanku. Apa saya nak sebut ni, satu perkataan tu saya nak sebut, dah terlupa pula. Okay, yelah, sifat lah, aspek, jenis barang tu. Ya Allah, apa benda saya nak sebut tadi tak apalah. Jenis barang tu lah. Okay, kena secara jelas. Yang kedua, masa penghantaran. Nak hantar macam tadi kan, something yang mampu diserah terima ataupun mampu diserah terima. Boleh ke tidak dihantarkan kepada orang? Kalau boleh, bolehlah teruskan dengan kontrak awak tu. Tapi kalau tak boleh, tak pasti, jangan teruskan dengan kontrak awak tu lah. Gitu. Okay. Yang kedua, nilai harga dan cara pembayaran. Okay, especially zaman kita sekarang kan, zaman teknologi. Bukan sekat zaman teknologi lah, sekarang ni zaman COVID kan. Kita tak boleh keluar selalu, tak boleh keluar sesuka hati sebab takut. Sebab kita takut kan, terkena COVID tu. So kita tak boleh keluar, so kita guna delivery. Mintalah abang-abang Foodpanda, abang-abang Grab, abang-abang Lalamove, ataupun ada sister-sister yang memang buat COD ke apa, dia menjual something. So harga dan cara nak bayar tu pun kena dipastikan. Tak boleh tak boleh tak bagi tahu secara jelas. Maksudnya kalau kata cara bayaran COD, COD lah. Maksudnya nanti masa hantar baru dapat bayaran. Tapi kalau kata bukan COD, maksudnya kena bayar dahulu baru dihantar. So bagi tahu secara jelas. Kita tidak menggunakan COD. Cara bayaran adalah transfer dahulu baru kami akan hantarkan kepada awak. Macam tu. Kena bagi tahu secara jelas. Okay. Lagi satu, pasal perkataan COD pun saya harap semua orang faham lah COD tu apa. COD tu maksudnya adalah cash on delivery. So maksudnya awak sebagai penjual, awak hantar barang dekat pembeli awak, barulah pembeli awak tu bayar pada awak. Itu maksud COD. Jangan nanti awak iklankan barang-barang awak tu, awak tulis kat situ COD. Okay, sila transfer kepada saya. Itu dah salah lah sayang oi. Okay, sebab COD tu maksudnya cash on delivery, meaning that awak hantar barulah awak dapat barang awak tu. Kalau kata nak transfer, janganlah sebut COD tu. Okay. Ini pun salah satu perkara lah yang saya nampak adik-adik semua ni macam salah faham. Okay, so kalau ada yang tulis macam tu, tolong betulkan balik iklan awak ya. Okay. So untuk tak nak berlaku, tak nak awak terlibat dengan horor, so awak kena bagi tahu secara jelas berapa harga barangan awak tu, dan bagi tahu secara jelas macam mana customer awak tu nak bayar pada awak. Okey, yang keempat adalah kesamaran pemilikan ataupun kapasiti pemilik aset. Maksudnya adakah awak ni pemilik barang yang dijual ataupun tidak? Gitu. Macam tadi kan, barang curi tadi. Of course lah kita tak boleh mencuri, betul? So barangan curi itu dia punya pemilikan kepada barang curi tadi itu adalah samar.
sama-sama ataupun tak tahu siapa punya. Yalah, sebab dah kata curi kan. Okay, so tak boleh lah diteruskan kontrak dengan barang yang dicuri, sebab pemilikan barang itu adalah sama-sama. Dan ataupun awak ni memang bukan pemilik asal, tapi awak ni adalah ejen ke, sebagai contoh. So bagi tahu secara jelas lah awak ni adalah ejen. Sebagai contoh yang banyak saya nampak sekarang, ejen Sheikhli, ejen Mama Sap, kan. So bila bagi tahu macam tu, dah secara jelas awak bagi tahu kepada customer awak bukanlah owner kepada barang yang dihantar itu, tapi awak hanyalah ejen kepada barang yang dijualkan tadi tu. Okey? So tu apa nama, perkara yang boleh menyebabkan berlakunya gharar jugalah. Okey, dari segi pemilikan kepada sesebuah aset tu ataupun sesebuah barangan itu pun ada kemungkinan berlaku gharar. So untuk elak daripada berlaku gharar dari segi pemilikan ni, so kena bagi tahu secara, satu, kena pastikan barang itu memang barang awak untuk dijual, bukannya barang curi, barang yang diambil tanpa kerelaan. Yang kedua, kalau awak memang bukan pemilik asal pun, tapi awak hanyalah ejen ke, macam contoh tadi ejen memasak ke, ejen Sheikhli ke apa ke kan, bagi tahulah secara jelas yang awak ni adalah ejen sah, bla 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 bla. Ejen sah ni pun penting juga, kena pastikan betul-betul awak ni adalah kena pastikan yang awak bagi tahu maklumat yang betul kepada customer awak yang bahawa awak ni adalah ejen yang sah, bukannya ejen yang tidak sah. So kalau ejen yang tidak sah pun adalah salah satu contoh kesamaran pemilikan lah yang boleh menyebabkan berlakunya ataupun adanya elemen gharar dalam transaksi awak tu. Okay, so ini adalah empat perkara ini adalah empat perkara yang kemungkinan boleh berlaku gharar. Tapi kalau nak elakkan daripada terlibatnya dengan elemen gharar pada perkara-perkara ni, so caranya adalah bagi tahu secara jelas. Itu sahaja sebenarnya gharar ni. Untuk elak kita terlibat daripada gharar, kita kena bagi tahu secara jelas dari segi semua aspek dalam transaksi awak tu. Alright. Okay, so itulah dia gharar. Okay, panjang lebar penerangan tentang gharar ni so dia sebab dia something yang tidak jelas kan, so panjang lebar jugalah untuk menjelaskan gitu. Okay, so saya harap semua faham lah gharar ni tidak jelas. Saya harap awak jelas yang gharar ni adalah tidak jelas. Okay, so ini adalah contoh-contoh gharar. Boleh baca lah, sebab kalau saya baca balik pun saya ulang balik apa yang saya dah terangkan panjang lebar tadi. Okay, kita move on to next juga. Perkara lain yang diharamkan dalam Islam iaitu maisir. Okay, so next adalah maisir. Okay, so dekat slide saya ni MAYSIR. Okay, maisir. Dalam buku ada tulis MAISIR. Okay, tapi sebutan dia maisir lah. Yang ni bukan ejaan yang dekat slide saya ni. Untuk English. Okay, sorry. So sebutannya maisir bukannya maisir. So sebutannya maisir. So maisir adalah tadi saya ada sebut, maksudnya judi. Okay, ataupun yalah judi lah, ataupun sebenarnya dalam konteks kewangan boleh juga dikatakan sebagai manipulasi. Okay, manipulasi maklumat yang menyebabkan kerugian lah kepada mana-mana pihak yang terlibat juga. Alright. Okay, ini dalil. Okay, ada secara jelasnya tertulis dalam Al-Quran. Okay, ini surah Al-Baqarah ayat 219. So ayat Quran ini yang digunakan juga sebagai sumber utama lah dalam mengatakan maisir itu adalah perkara yang diharamkan lah dalam Islam. Okay, ada pada awal ayat tu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Okay, they ask you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, concerning alcoholic drink and gambling. Okay, nampak tu khamr tu alkohol,
inilah arak, maisir tu gambling ataupun judi. So say in them is a great sin. Okay, dosa besar, and some benefit for man, but the sin of them is greater than their benefit. Walaupun walaupun ada manfaat, tapi dosa itu lebih besar daripada manfaat tersebut. So kat sini ayat ni lah digunakan sebagai sumber utama mengatakan maisir itu diharamkan dalam Islam. Okay, so yang sambil-sambil dengar ni kan, sambil tu saya nak tengok juga awak dengar ke tidak, dan sambil tu saya nak ambil kehadiran. So untuk task hari ni, okay, scary tak? Okay, so tak adalah. Okay, so task hari ni, okay, sekarang ni, dengar ni. Okay, task hari ni awak screenshot sekarang ni, screenshot sekarang ni, screenshot sekarang. Okay, dah. Okay, dah screenshot gambar tu. Upload dekat Google Classroom. Dah screenshot sekarang tau. Screenshot sekarang juga. Alright. So awak dah screenshot, hantar nanti dekat Google Classroom. So itu saya tengok sebagai awak punya attendance hari ni lah. Tanda yang awak tengok lah video penerangan ni hari ni. Alright. Okay, kita sambung. So tadi tu dalil. So ni kita masuk kepada definisi lah. So macam mana, apa yang dimaksudkan dengan maisir ni sebenarnya? Okay, so ada beberapa definisi. Sama seperti gharar tadi, ada beberapa definisi, tapi semua masih lagi berkisar dalam satu konteks yang sama. Okay, so kalau dari segi bahasa, okay, boleh tengok juga dalam buku awak tu, muka surat 56 tu. And dari segi bahasa, bermaksud maisir dan undian maisir dan qimar, okay, adalah dua kata ataupun dua perkataan dalam bahasa Arab yang mempunyai maksud yang sama, iaitu judi. So maksudnya sinonim, okay, bagi perkataan maisir adalah qimar. Okay, so dari segi bahasa maksudnya adalah judi. Okay, Ibnu Katsir menyatakan bahawa perkataan maisir artinya sama dengan qimar ataupun judi berdasarkan surah Al-Maidah ayat 90. Okay, ada juga ayat ni dalam buku awak, muka surat 55. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi ataupun maisir, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk dengan perbuatan syaitan. Okay, dan kita sebagai manusia, kita tak boleh ikut dengan syaitan. So kat situ pun ayat ni juga digunakan sebagai sumber utama dalam menjelaskan bahawa maisir ini diharamkan dalam Islam. Okay, so dari sudut istilah, maksudnya adalah setiap permainan yang mengandungi taruhan daripada dua pihak atau lebih lah. Okay, apa-apa permainan yang ada taruhan, yang ada ataupun kalau orang tak faham taruhan tu apa, biasa orang sebut juga bet. Okay, betting. So itu pun adalah judi, dan itu juga adalah maisir dan diharamkan dalam Islam. Okay. Okay. Arti definisi lain, okay, yang dikeluarkan oleh menurut Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat dia, judi adalah
setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan ada sesuatu yang diambil daripada pihak yang kalah, okey, dan diberikan kepada pihak yang menang. Okey, so itu pun menurut Al-Jurjani termasuklah di bawah yang menggambarkan maisir ni, okey, perjudian. Okey, menurut Al-Sabuni pula, okey, maisir juga dikatakan sebagai setiap permainan yang menimbulkan keuntungan bagi satu pihak dan kerugian kepada pihak yang lain. Okey, lebih kurang maksud dia dengan Al-Jurjani tadi. Yusuf Al-Qaradawi juga mengatakan setiap permainan yang mengandungi untung atau rugi bagi pelakunya ataupun orang yang terlibatlah dengan permainan. So rata-rata definisi yang dikeluarkan untuk menerangkan maisir ni berkisar dalam konteks yang sama, iaitu konteks judi itu, yang mana akan ada melibatkan dua orang ataupun dua pihak atau lebih, dan ada menyebabkan situasi kalah rugi kalah menang yang menyebabkan kerugian kepada orang yang kalah, dan kerugian itu dimanfaatkan oleh pihak yang menang. Ada satu perkara, ada sesuatu yang diambil daripada pihak yang kalah tadi tu dan diberikan kepada pihak yang menang. So konteks itu menggambarkan konteks maisir dan diharamkanlah dalam Islam. Okay, boleh baca juga dalam muka surat 56, 57 tu lah. Okay, alright. So kalau tengok dalam muka surat, yang ni ada dalam muka surat 57 awak. So unsur judi tu macam mana sebenarnya? Unsur dia apa dia perkara-perkara yang mengatakan perkara itu adalah perjudian. Okay, yang pertama adalah adanya taruhan harta, yang mana taruhan harta itu berasal daripada kedua-dua pihak yang berjudi ataupun kedua-dua pihak yang terlibat dengan permainan tu lah. Okey, orang yang terlibat tu dia memberi sebahagian harta dia untuk dijadikan sebagai taruhan, dan bila kalah harta tersebut diambil dan diberikan kepada pihak yang menang. So itu kira salah satu aspek yang dianggap sebagai perjudian juga, yang ada dalam perjudian. Okey, yang kedua adalah permainan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah. So itu juga dianggap sebagai judi. Yang ketiga adalah pihak yang menang mengambil harta sebahagian ataupun semua, okey, harta yang menjadi taruhan. Okey, sedangkan pihak yang kalah itu tadi akan kehilangan harta dia, sebahagian atau sepenuhnya lah, seluruhnya harta dia tadi. Okey, so rata-rata dari sini menjelaskan kalau ada terlibat dengan satu permainan dan permainan itu ada melibatkan semua pihak yang terlibat dengan permainan itu meletakkan harta, memberi harta sebahagian ke sepenuh harta ke, okay, dan harta itu digunakan sebagai taruhan untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah, dan harta tu tadi digunakan sebagai hadiah ataupun sebagai habuan kepada yang menang, yang menyebabkan yang diambil daripada pihak yang kalah. So kalau ada situasi macam tu, itu adalah asasnya itu adalah unsur judi, okay, ataupun maisir, dan tidak dibenarkan dalam Islam. Okay, so macam mana kalau yang selama ni you all ada masuk pertandingan apa-apa ke, you all kena bayar yuran penyertaan ke apa, tapi kalau you tak dapat apa-apa, tu macam mana tu? Kan, tak ke macam judi macam tu? So okay, tak apa, jangan risau, kejap lagi ada penerangan tentang perkara tu. Cuma ini adalah perkara asas. Macam mana nak elak supaya kita terlibat dengan maisir, ada, kejap lagi saya terangkan. Okay, tapi sebelum kita tengoklah
macam mana caranya untuk kita tidak terlibat dengan judi tadi kan. Sebab pertandingan-pertandingan selama ni kita masuk, dengan macam ada judi kan. Tapi tu apa kalau betul caranya tidaklah dianggap sebagai judi. Tapi sebelum tu kita tengok perbezaan antara judi dengan undian. Okey, undian ataupun perkataan Arabnya adalah qur'ah. Okey, asasnya undian dibenarkan. Okey, atas atas dasar menurut kepada beberapa situasi lah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada situasi ini menunjukkan bahawa undian itu dibenarkan. Okey, situasi tersebut adalah yang pertama pada situasi musafir ataupun ialah yang bergerak kan, musafir, di mana Rasulullah ada satu masa Rasulullah Rasulullah kan Rasulullah berdakwah. So bila berdakwah menyebarkan ajaran Islam, perlu bergeraklah daripada satu tempat ke tempat yang lain. So dalam masa berdakwah tu, perlu musafir tu perlulah ditinggalkan isteri-isteri baginda. So dalam mengekalkan keadilan untuk semua isteri-isteri Rasulullah, so Rasulullah ada gunakan cara undian dengan mengeluarkan satu nama dalam satu undian. So bila keluar satu nama tu, Rasulullah akan pergilah kepada nama tersebut, tinggal dengan isteri nama tadi. So daripada situasi ini menunjukkan bahawa undian itu dibenarkan lah. Okey, situasi kedua berlaku dalam konteks pembebasan hamba. Okey, pernah ada seorang laki-laki yang sakit menjelang matinya. Maksudnya ada seorang yang sakit, yang dah nak matilah, ataupun dah nak meninggal dunia. Tapi dalam masa yang sama dia ada 6 orang budak yang dijadikan sebagai hamba dia. So dalam masa dia sakit yang dah nak meninggal tadi tu, dia nak bebaskanlah hamba-hamba dia tadi tu. Tapi tak bolehlah nak bebaskan semua, sebab dalam masa dia sakit tu siapa pula nak jaga dia kan. So dia masih lagi memerlukan beberapa hamba untuk disimpan dan untuk menjaga dia kan. So pergi kepada Rasulullah, tanya macam mana, apa benda nak kebuat. So maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan undian untuk menentukan siapa yang boleh dibebaskan dan siapa yang tidak lah. So dengan cara sepertiganya. Kalau tadi kan kata ada 6 orang, kalau 1/3 daripada 6 adalah 2 orang lah. Okay, so yang boleh dibebaskan adalah 2 orang. Maka Rasulullah membebaskan 2 orang budak yang namanya keluar daripada dalam undian. Okay, sedangkan 4 budak lain tetap menjadi budak lagi tersebut ataupun hamba lah, untuk menjaga dia sepanjang dia sakit sehingga dia meninggal. So daripada situasi ini pun menunjukkan yang undian itu dibenarkan lah untuk kita guna. So that's why sampai sekarang pun ada kadang-kadang kita masih guna cara undian. So undian tak ada masalah lah, boleh digunakan. Ada lagi situasi yang ketiga, di mana ada 2 orang lelaki mengadu tentang warisan harta. Maksudnya ada 2 orang adik-beradik lah ni kan, ataupun yang ada related lah, yang sedang ada masalah dalam pembahagian warisan harta. So pergi kepada Rasulullah. So Rasulullah untuk tanyalah penyelesaiannya macam mana, siapa yang berhak untuk dapat harta tersebut lah kan, mana yang lebih berhak ke apa, dia rasa macam tu. So tanya pada Rasulullah. So Rasulullah SAW memerintahkan keduanya untuk melakukan undian. Okay, menyuruhlah orang yang nama tadi tu, yang berselisih pendapat siapa yang patut dapat harta tadi kan.
Suruh diorang buat undian, dan mana yang namanya keluar, itulah berhak atas harta tersebut, warisan harta tersebut. Sebab dah buntu sangat kan, so gunalah cara undian. So daripada situasi-situasi ini, menunjukkan bahawa undian ini dibenarkan, yang mana tujuan undian hanyalah untuk menyaring atau memilih hak-hak, menurut Asy-Syaukani. So kalau dah macam buntu sangat, macam mana nak buat? So bolehlah guna cara undian berdasarkan situasi-situasi di atas yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu undian, bukanlah perjudian. Bezalah dengan judi. Judi diharamkan, undian dibenarkan. Okey. Okey, yang remember tadi saya ada sebut pertandingan-pertandingan yang kita masuk ni, judi ke tidak ke kan. Okay. So ada caranya lah untuk kita buat supaya pertandingan yang kita masuk ataupun pertandingan yang kita anjurkan tu adalah yang bukan ataupun tak ada elemen maisir ataupun judi. Okay. So yang ni awak boleh, penerangan ni boleh tengok dalam muka surat 60 61 isu-isu yang yang boleh dibahaskan ataupun yang kemungkinan ada elemen maisir dan juga gharar adalah dalam pertama kita boleh tengok dari segi konteks pertandingan. Okay. So kalau before saya terangkan macam mana nak buat tentang pertandingan, kita bayangkan dulu pertandingan. Kalau kita masuk pertandingan, sesetengah pertandingan akan meletakkan syarat untuk awak bagi yuran penyertaan. Betul? Ada? Pernah? Okay, ada yang tak minta lah yuran penyertaan, ada yang minta yuran penyertaan. So lepas tu nanti bila buat pertandingan, pertandingan tu akan disusun caranya, cara pertandingan tu untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Okay, so kalau ingat tadi macam mana saya terangkan tentang maisir, kat situ dah ada juga unsur-unsur judi tadi kan. Lepas tu bila dah ada menentukan yang menang dan yang kalah, so bila yang menang dia dapat harta, yang kalah tak dapat apa-apa. Dapat harta tu maksudnya dapat hadiah atau dapat habuan lah kan. Yang kalah tak dapat apa-apa. Dah macam cukup pula sifat unsur judi tadi kan. Okay. So daripada situasi itu kita tak bolehlah buat kan. Tak bolehlah buat sebab takut ianya adalah maisir ataupun judi. So menurut Kesatuan Fiqh Sedunia dalam sidang ke-14, okay, pada 8 hingga 13 Zulkaidah 1423 Hijrah. Okay, ataupun pada tarikh 11 hingga 16 Januari 2003, okay, telah memutuskan bahawa semua permainan dan pertandingan yang hadiahnya diambil daripada wang penyertaan terkumpul, okay, hukumnya adalah haram kerana ia mengandungi unsur judi. Okay, sama kan macam tadi saya terangkan unsur judi tadi. So mana-mana pertandingan yang ada ambil yuran penyertaan, dan yuran penyertaan tu yang digunakan juga sebagai sumber kepada hadiah yang nak diberikan kepada si pemenang, so cara itu adalah cara yang haram. Okay, sebab ianya menggambarkan unsur judi tadi. So macam mana nak elak supaya terlibat ataupun supaya ada elemen supaya tidak ada elemen maisir tadi, ataupun elemen judi tadi. So keputusan daripada kesatuan tadi tu telah memutuskan hadiah pertandingan yang dibenarkan dalam Islam hanyalah dengan cara bawah ni lah. Okay. Yang pertama adalah hadiah yang nak dijadikan sebagai habuan kepada yang si pemenang kan. Mestilah didermakan oleh pihak ketiga yang tidak memasuki pertandingan tadi tu.
So kalau ada minta yuran penyertaan, masih lagi boleh lah, tapi dengan syarat yuran penyertaan tadi tu, hadiah tadi tu bukannya datang daripada yuran penyertaan tetapi datang daripada pihak ketiga yang tak masuk pertandingan tu lah. That's why kadang-kadang kalau awak nampak nama masuk pertandingan apa-apa, kat bawah tu nampak sponsorship kan, sponsor by apa-apa, dan kita tahu pihak tu tak masuk pertandingan tu, so kiranya cara itu dibenarkan lah. Boleh buat pertandingan, boleh minta yuran penyertaan, tapi hadiah tu datang daripada pihak ketiga, maksudnya yang tidak masuk pertandingan tu. Maksudnya bukannya datang daripada awak sebagai yang nak main pertandingan tu. Okey. Yang kedua adalah hadiah diambil daripada sebahagian yuran peserta sahaja. Okay, so kan tadi asasnya tak boleh ambil daripada yuran penyertaan kan, ambil daripada pihak ketiga. Tapi kalau nak ambil daripada yuran penyertaan tadi tu boleh, tapi bukan semuanya, sebahagian sahaja. Manakala sebahagian lagi yang hadiah tadi masih lagi perlu datang daripada pihak ketiga. Okay, sebab yuran penyertaan tadi tu mestilah digunakan untuk tujuan pentadbiran pertandingan. Bukannya memang saja nak ambil yuran penyertaan tadi tu sebab yelah macam mana nak jadikan hadiah macam tu kan, tak boleh macam tu, tak boleh. Yuran penyertaan mestilah digunakan untuk pentadbiran pertandingan tu. Tapi kalau nak ambil sebahagian yuran penyertaan untuk dijadikan sebahagian daripada harta, boleh. Tapi still juga kena juga cari lagi sumber-sumber lain untuk top upkan lagi hadiah yang sebagai habuan kepada pihak pemenang tadi tu. Okay, so cara tu barulah kita boleh kategorikan pertandingan itu sebagai pertandingan yang tidak ada unsur judi lah. Sebab tak ada konteks di mana kita ambil harta orang yang terlibat tadi tu, dan harta yang orang yang kalah tu dijadikan sebagai habuan, sebagai hadiah kepada orang yang menang. So kalau nak elakkan perkara tu, caranya adalah kalau nak ada hadiah tu mesti datang daripada pihak ketiga yang tak menjadi pemain lah dalam pertandingan tu. Okay, so itu caranya jugalah untuk kita terlibat daripada ada unsur judi. So boleh baca dalam muka surat 60 hingga 61 tu, yang atas tu kan. So apa-apa kalau saya baca balik pun samalah seperti apa yang saya terangkan tadi. Okay, itu yang berkaitan dengan pertandingan. Yang kedua, dalam konteks kos doktor, perunding, mekanik, ataupun siapa-siapa yang menyediakan servis lah, yang dia jual something tapi dia jual servis, dia bukannya jual produk. Macam doktor, dia memberi khidmat nasihat kesihatan. Kalau mekanik, dia memberi khidmat membetulkan apa-apa yang kerusakan pada kenderaan. Okay, dia memberi servis itu. So dalam memberi servis itu mestilah perkara yang isu ataupun elemen yang takut-takut terlibat dengan elemen yang haram adalah elemen gharar lah, ataupun gharar lah, sebab kita tak pasti apa harga yang diletakkan itu adalah apa, adakah harga yang okey ke tidak ke, setanding ke tidak ke dengan khidmat yang diberikan. Kalau barang, kita faham lah, kalau macam laptop takkan nak jual RM20 kan. So kita faham lah kalau laptop dijual dengan harga RM200. Ada ke 200? Ke 1,200 kan, sebagai contoh kan. So kita faham lah kalau laptop tu harga 1,200, sebab ada komponen-komponen yang dalam laptop tu yang campur ni, okay, jadi harga sebuah laptop 1,200 tu. Tapi kalau khidmat, kalau servis, macam mana nak bagi harta. So dalam
perkhidmatan ataupun dalam servis, caranya untuk kita terlibat daripada horor ataupun terlibat daripada jahalah. Ingat tadi jahalah tidak jelas, sama juga dengan horor tidak jelas. So caranya adalah harga rundingan perlu dinyatakan sebelum rundingan bermula. So biasalah kalau sebagai contoh, kalau kita pergi jumpa doktor ke apa ke, ada iklan ataupun dia paparkan iklan sebelum kita masuk bilik doktor tu. Okey, kalau jumpa sahaja harganya ini tanpa ambil ubat. Kalau ada ubat, okey, harganya ini tambah dengan harga ubat sebagai contoh. Okey. So itu cara untuk kita ataupun doktor tu sendiri untuk dia elak daripada terlibat dengan horor. So dia mesti bagi tahulah dulu harga rundingan berapa sebelum rundingan bermula. Sebab apa? Sebab bila orang tahu dahulu, so orang boleh buat pilihan lah, sama ada nak teruskan dengan rundingan tu ataupun tak nak, cari doktor lain ke sebagai contoh. Okey, so dari situ maksudnya tak ada paksaan lah yang dilakukan terhadap pesakit tu, sebab dia dah tahu awal-awal berapa harga rundingan, harga consultation tu. So dia bila dia masuk tu, maksudnya dia setujulah dengan harga yang dah diberitahu tadi. Okey. Jenis ubat dan harga ubat yang ingin dicadangkan kepada pesakit pun perlu diberitahu. Biasalah bila kita dah masuk, doktor cek kita, lepas tu kita kita diterangkan oleh doktor apa sakit-sakit kita, and then dia cadangkan, dia bagi tahu, okey, kalau ni puan sakit ni, so saya bagi doktor pula dah. Saya bagi ubat ni lah ubat ni makan 3 kali sehari ke, sekali 3 hari ke, apa semua. So dia bagi tahu apa jenis ubat ni. So itu pun menjadi salah satu cara lah untuk doktor tidak terlibat dengan horor, okey, ataupun jahalah. Selain daripada ubat, kalau ada nak buat rawatan pembedahan pun sama juga, perlu diberitahu sebelum buat, dan menyatakan bahawa bila dah bagi tahu, pesakit pun kata okeylah, bolehlah, buatlah, sebab saya nak sihat kan, sebagai contoh. So bila dah bagi tahu pada awal, so pesakit pun setuju, so bolehlah teruskan. So dari situ maksudnya tak ada paksaan. Bila tak ada paksaan, bolehlah diteruskan transaksi tu ataupun proses tu. Bila diteruskan tanpa paksaan, dibenarkanlah dalam Islam. Yang seterusnya, perkara haram yang seterusnya adalah ikhtikar. Okey, ni pendek je lah, sebab jelas pun maksudnya adalah menyembunyikan dari segi bahasa. Okey, boleh tengok dalam muka surat 59 tu. Sembunyi lah dia kata dasar dia, maksudnya ataupun sorok, menyorok kan. Okey, dari segi istilah, okey, maksudnya adalah satu bentuk perdagangan yang menimbun barang pada masa harga murah dan dijual pada masa harga yang mahal. Okey, saat diperlukan, apabila diperlukan situasinya, sebagai contoh, ada contoh lah, okey, Encik Ali ni dia ada sebuah kedai runcit sebagai contoh. Dia tahu nanti harga minyak akan naik ataupun harga gula. Hari ni berapa bulan? Hari ni 11/11. Okey. Dia tahu nanti 12 bulan 12 harga gula naik. So sebabkan dia tahu harga akan naik pada 12 bulan 12 nanti, hari ni pula dah. Yelah, hari ni dia simpan dulu gula tu. Dia keluarkan sikit je lah stok dia. Stok lain disimpan dulu, sebab nanti dia nak jual pada harga 12/12, sebab nanti boleh dapat untung yang lebih sikit pada fahaman dia. Tapi situasi itu
akan menyebabkan orang yang memerlukan gula pada masa sekarang akan kerugian lah, sebab yelah dia nak sekarang tapi tengok tak ada stok ataupun stok habis. So yelah, sebab orang dah beli kan, dia keluarkan sikit je stok dia. Lepas tu bila tanya ada lagi tak gula, dia kata tak ada, padahal ada je kat belakang, ada je kat stok. Tapi dia sebab dia nak jual pada masa 12 nanti, sebab dia tahu harga gula akan naik. So disebabkan tu dia sorok. Lepas tu dia tak bagi orang beli. Lepas tu dan orang yang nak beli tadi tu akan, yelah, dia tak dapat lah gula kan. So dia kerugian kat situ. Orang yang nak membeli tadi kerugian. So disebabkan dia menyorok dan menyebabkan kerugian pada satu pihak, so perkara itu tidak dibenarkan lah dalam Islam. Okay, so itu maksud ihtikar ni lah, sembunyi. Kalau Englishnya orang dalam Englishnya kalau saya akan sebut lah, perkataan Englishnya adalah hoarding. HOARDING, hoarding, menimbun. Menimbun dan disorokkan lah barang tersebut untuk dijual pada masa harga yang lebih mahal, sebab dia nak dapatkan untung yang lebih. Dan tapi disebabkan situasi itu akan menyebabkan kerugian kepada pihak yang lain, so tak bolehlah dibuat, tak boleh diteruskan dalam menurut Islam. Okay? Dan that's why ihtikar adalah salah satu perkara yang diharamkan dalam muamalat dalam Islam. So ini adalah dalil yang menerangkan tentang tidak bolehnya lah ikhtikar ni ataupun menyembunyikan ni. Menurut riwayat Ma'mar, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menyembunyikan gandum adalah termasuk dengan orang yang zalim. Okay, sebab menidakkan hak seseorang kan. Kat sini sebut gandum sebab pada zaman Rasulullah, gandum adalah salah satu bahan asas untuk hidup kan. So that's why disebut secara jelas lah gandum tu. Tapi konteks menyembunyikan tu kita boleh gunakan dalam perkara-perkara lain juga. Okay, so that's why tadi saya bagi contoh gula juga kan. Konteks sembunyikan tu yang tidak dibolehkan dalam Islam. Okay, dan kalau menurut riwayat Ma'mar, Rasulullah sebutlah, Rasulullah bersabdalah, bila konteks menyembunyikan itu adalah termasuk daripada golongan yang zalim. Menurut Umar Al-Khattab pula, ihtikar juga membawa maksud orang yang membawa hasil jualan ke dalam kota akan dilimpahkan kekayaan yang banyak, dan orang yang menyembunyikannya akan dikutuk. Maksudnya tidak dipandang elok lah oleh society, sebab menyembunyikan perkara yang especially perkara yang nak dijualkan lah kepada orang yang memerlukan. Okay, tapi kalau orang yang menjual, orang berjual beli, orang berdagang, itu adalah orang yang dipandang elok dan akan boleh memperolehi kekayaan lah. Okay, maksudnya dipandang elok lah oleh society. Alright. So tadi pendek je lah ihtikar tu, sebab jelas lah konteks sembunyikan tu tidak dibolehkan lah dalam Islam. Okay, so tadi saya dah terangkan tentang zalim, gharar, maisir, ihtikar. So next adalah riba. Okay, tapi tajuk riba saya sambung dalam video yang lain. Okay, dalam kelas yang lain. Okay, kita stop dululah setakat ini dulu untuk hari ni. Okay, sampai ihtikar, 4 perkara haram dalam muamalat. Okay, so saya harap semua orang boleh faham, boleh nampak kenapa perkara-perkara ini diharamkan lah, dan macam mana caranya untuk kita
buat supaya tidak terlibat dengan perkara haram yang 4 tadi. Okay, next adalah riba. Okay, which saya akan terangkan dalam video lain, dalam kelas yang lain. So, terima kasih semua kerana mendengar video kuliah saya ni. Okay, insyaAllah kita akan jumpa dalam kelas Google Meet juga. Okay, especially untuk awak punya presentation dan untuk tajuk yang lain. Okay, especially tajuk yang berkaitan dengan subjek kita lah, which is next adalah riba, and then tajuk 5-6 berkaitan dengan kontrak-kontrak yang digunakan dalam muamalat. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi kerana mendengar. Kalau awak dengar ni sampai habis, saya hargai sangat effort awak untuk mendengar sampai habis, untuk fahamkan silibus kita lah hari ni. So boleh komen dekat bawah. Okay, saya bukanlah YouTuber ke minta subscribe ke, komen ke apa ke kan. Tapi kalau nak komen silakan, kalau nak like silakan, kalau nak dislike ke silakan. Okay, tapi saya cuma sampai laksanakan tanggungjawab saya lah untuk memberi kefahaman kepada awak semua tentang fiqh muamalat ni. Alright, so again, okay, banyak kali terima kasih kan. Okay, dah, ni last. Okay, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.